Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan sementara saya dalam jam ni, kisah Nabi Allah Adam alaihi salam di dalam Al-Quran dari perspektif munasabah dan asbabun nuzul. Dari sudut asbabun nuzul, semua sedia maklum, suratul Baqarah antara surah yang terawal turun di Madinah, tetapi tidaklah ia sempurna penurunan di awal Nabi berada di Madinah. Semua sedia maklum ia adalah surah yang paling panjang dan paling lama diturunkan di Madinah. Tetapi tidak boleh dinafikan awal-awal suratul Baqarah termasuk kisah Nabi Allah Adam alaihi salam antara yang terawal turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita faham sirah, kita akan faham bahawa musuh Nabi yang paling pertama sekali dan paling ketat permusuhannya adalah Yahudi, Ahlul Kitab di Yathrib ataupun Madinah. Dan kisah Nabi Adam ini diturunkan, dipaparkan kerana ada kena-mengena dengan asbabun nuzul ataupun situasi pentas Madinah ketika itu, yang mana menyaksikan Yahudi menyambut kedatangan Nabi dengan permusuhan yang dan dendam kesumat. Manakala kalau kita melihat selepas asbabun nuzul ataupun konteks penurunan suratul Baqarah di awal-awal suratul Baqarah, kalau kita lihat pula dari sudut munasabah, kisah Nabi Adam dalam suratul Baqarah yang bermula daripada ayat 30 mempunyai kaitan munasabah dengan ayat 27. Ayat sebelumnya, iaitulah alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh. Nak katanya Yahudi yang menyambut kedatangan Nabi dengan dendam kesumat ini adalah kaum yang hasad dengki, yang tidak mahu mematuhi perintah Allah, yang mahu khianat pada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah dilakukan oleh datuk moyang mereka sebelum ini. Jadi itu ada sudut asbabun nuzul dan dari sudut munasabah. Okey, kalau kita perhatikan pula kisah Nabi Adam secara terperinci, kita akan dapat lihat bagaimana kisah dipaparkan Allah Subhanahu wa taala ini sangat tanasub, sangat relevan, sangat signifikan, sangat sesuai dengan sirahnya dan juga kaitan munasabah dengan kisah kejahatan dan kezaliman kaum Yahudi di Madinah waktu itu. Kerana apa? Pertama sekali, kita akan dapati Yahudi ini antara yang bertanya kepada Nabi tentang ar-ruh, ya, untuk perli Nabi, untuk menunjukkan Nabi ini bukan Nabi kerana tiada pengetahuan. Ini dapat dilihat dalam suratul Isra, ada suratul Kahf. Kerana pertanyaan kepada Nabi, ke atas Nabi tentang ar-ruh, antara tiga soalan yang diajukan oleh kafir Quraisy selepas kafir Quraisy dan Uqbah bin Abi Mu'aid mendapat bantuan soalan berkenaan daripada Yahudi di Madinah. Jadi kita dapat lihat dalam kisah Nabi Adam, walaupun tidak jelas dalam suratul Baqarah tapi di banyak tempat dalam surah yang lain, kisah Nabi Adam dipaparkan dengan bagaimana mulianya baginda dengan ar-ruh selepas diciptakan daripada tanah. Jadi nombor satu sekali, kisah Nabi Adam yang dipaparkan di dalam Al-Quran adalah kisah bagaimana mulianya manusia dengan ar-ruh, ya, yang ditanya oleh Yahudi Madinah berkenaan sejak Nabi berada di Makkah lagi. Ini nombor satu, iaitulah hakikat ar-ruh, yang bukan sekadar satu perkara yang ditiupkan kepada manusia lalu menjadi mulia, tetapi lebih daripada itu. Jadi kalau kita baca suratul Baqarah, kita akan dapat lihat bagaimana sujudnya malaikat kepada Nabi Adam bukan hanya kerana perintah Allah, iaitu selepas Allah tiupkan ruh, tetapi ar-ruh itu ada kaitan dengan wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Bagaimana ar-ruh selepas ditiupkan, Allah berikan kepada ar-ruh ini ayat-ayatnya, kepada ruh ini apa yang disebut sebagai ilmu, wa'allama Adam al-asma', lalu jadilah manusia ini mulia dan layak untuk sujud. Lalu malaikat sujud tanpa pertikaian. Itu nombor satu. Isu yang kedua selepas isu ar-ruh adalah isu wanita yang dihina. Kerana bagi Yahudi, kalau ditanya kepada mereka tentang Maryam alaihissalam, mereka akan jawab sebagaimana dirakamkan Al-Quran, laqad ji'ti syai'an fariya, iaitu satu bentuk pertuduhan qadhaf. Maryam telah berzina kerana mendapat anak yang bernama Isa, ma'adallah, ya. Jadi kisah Nabi Adam alaihissalam yang dipaparkan adalah kisah kemuliaan wanita yang tidak sepatutnya diberikan perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya, sebagaimana disebut oleh Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi mengenai status Hawa di dalam kisah Nabi Adam, bahawasanya bukan Hawa itu yang mempengaruhi Adam, bahkan fawaswasalahuma syaitan. Syaitan itu sendiri yang telah mempengaruhi kedua-duanya, bukan Hawa radhiyallahu anha yang mempengaruhi Adam alaihissalam, dan berlakulah apa yang disebut sebagai original sin. Jadi
Quran dengan jelas dalam suratul A'raf khususnya mempertahankan bonda kita Hawa. Lalu begitulah situasi yang sama kita mempertahankan bonda Maryam alaihissalam yang difitnah dan diqadhaf oleh Yahudi. Jadi itu cantiknya pada isu yang kedua, kenapa kisah Nabi Adam di dalam Al-Quran suratul Baqarah ada kisah in detail sedikit tentang Hawa itu muncul sebagai uskun anta wa zaujukal jannah, ya. Itu nombor 2. Yang ketiga kita akan dapati dalam kisah Yahudi di Madinah ini, ia adalah kisah kenapa Allah tidak memilih mereka untuk diberikan rasul yang terakhir. Ini adalah perkara yang menyebabkan mereka sangat hasad dan dengki. Mereka sangat cemburu kenapa dipilih seorang lelaki yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bukan daripada keturunan Bani Israel, bahkan keturunan Arab di Makkah sebagai seorang rasul. Kenapa tidak mereka yang mana ajdad mereka adalah para rasul, mereka keturunan Bani Israel yang tidak pernah putus silsilah keturunan mereka adalah para anbiya. Lalu kenapa tiba-tiba dipilih Bani Ismail bukan Bani Ishaq sebagai adanya rasul terakhir? Jadi kisah kedengkian dan dendam kesumat inilah yang menyebabkan adanya babak dengki dan dendam kesumat iblis laknatullah kepada Nabi Adam alaihissalam sehingga tidaknya berlaku sujud iblis kepada Adam alaihissalam. Ini nombor 3 dari sudut hasad dengki, penyakit yang sama diwarisi. Adapun nombor 4 adalah Allah Ta'ala paparkan kenapa kalian tidak layak wahai Yahudi. Kerana kalian telah melanggar syariat Allah. Kalian telah melanggar perkara yang telah Allah Ta'ala bataskan. Kerana di dalam Al-Quran mereka menghalalkan yang haram, mereka mengharamkan yang halal, mereka menghalalkan riba. Ini adalah sebab barangkali Allah Ta'ala memaparkan bagaimana Adam layak, sebagaimana Rasulullah layak. Kerana mereka ini adalah manusia yang walaupun mereka kadang melakukan kesalahan dari kalangan anak-anak Adam dan umat Nabi Muhammad, tetapi mereka bertaubat. Tetapi tidak sebaliknya, iblis laknatullah apabila tidak mahu sujud, mereka tidak pernah insaf. Itu adalah satu bentuk kesalahan. Dan kita dapat lihat ya bagaimana Yahudi ini melanggar dan mereka memakan buah-buah daripada pohon yang terlarang. Mereka tidak bertaubat, mereka tidak menjadi seperti Adam alaihissalam. Jadi ini perkara menarik yang keempat tentang ketaatan pada syariat Allah yang dimiliki oleh Nabi Allah Adam dan tidak dimiliki oleh iblis laknatullah. Dan yang terakhir sekali adalah taubat. Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang dan peluang kepada Bani Israel dari dulu sampai sekarang untuk mereka bertaubat. Kalau kita baca suratul Isra, ya, wa in asatum falaha. Antara ayat dalam suratul Isra adalah Allah Ta'ala beritahu, kalau kamu berbuat baik, kami akan berbuat baik. Tapi kalau kamu kembali kepada melakukan kerosakan dan kefasadan, kami akan kembali menimpakan hukuman kepada kalian. Dan uslub ayat dalam suratul Isra berkenaan adalah uslub di mana mustahil mereka akan melakukannya. Kerana dalam pengetahuan Allah, Bani Israel yang bernama Yahudi Zionis ini tidak pernah mau bertaubat atas kesalahan dan jenayah mereka. Samalah sikap dengan Bani Israel pada zaman Nabi di Madinah, ya, dan samalah sikap ini dengan Bani Israel yang diterangkan dengan panjang lebar selepas kisah Nabi Adam, yang mana peluang berkali-kali Allah Ta'ala datangkan ayat-ayatnya, Allah Ta'ala datangkan mukjizatnya menerusi Nabi Musa alaihissalam, ya, tetapi mereka tidak pun bertaubat. Ya, mereka tidak pun bertaubat, ya, dengan segala mukjizat yang Allah Ta'ala telah pertontonkan kepada mereka. Jadi inilah sikap juga yang telah diwarisi, ya, mereka warisi daripada iblis, ya. Mereka tidak bertaubat, sedangkan sikap yang ditonjolkan kepada Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sikap orang yang walaupun terlanjur memakan buah daripada pohon yang terlarang, tetapi mereka kembali bertaubat. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimat, ataupun qala rabbana zalamna anfusana. Tetapi kamu tidak bertaubat. Ini yang tersebab kamu tidak dipilih Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin, sebagai khalifah. Subhanallah, dengan 5 sebab ini tuan-tuan kita dapat lihat bagaimana kisah-kisah Al-Quran sangat munasabah dengan asbabun nuzul ataupun konteks sirah dan sangat munasabah dengan ayat-ayat sebelumnya. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi